Ini adalah sebuah kisah tentang cinta yang merentas sempadan dan keajaiban yang berlaku. Yang menyelamatkan kanak-kanak perempuan itu adalah kepakaran perubatan dari Malaysia. Gadis berusia 8 tahun itu hanya mempunyai baki 3 bulan sebelum dia kehilangan penglihatannya buat selama-lamanya. Doktor-doktor di United Kingdom semuanya buntu dan menyatakan bahawa pembedahan adalah mustahil untuk dilakukan. Satu-satunya harapan yang tinggal adalah seorang pakar bedah saraf yang berada di Malaysia. Walau bagaimanapun, kos rawatan mencecah 4-5 juta ringgit Malaysia. Dana yang dikumpul dengan susah payah oleh ibu bapa Ellie masih jauh daripada mencukupi. Pada ketika itulah, satu tragedi menimpa bapaknya. Namun tragedi tersebut telah mengubah takdir anak perempuannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Warkah cinta terakhir yang ditinggalkan oleh si bapa untuk anak perempuannya menjadi kunci. Adakah gadis kecil itu akan dapat melihat cahaya semula? Kisah kehidupan yang merentas sempadan ini bermula sekarang. Di kawasan perumahan yang tenang di pinggir bandar London, keluarga Thompson menjalani kehidupan mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah bata merah 2 tingkat yang walaupun telah berusia 30 tahun, namun dijaga dengan sangat baik. Di halaman kecil mereka, pelbagai bunga bermusim ditanam, dan setiap hujung minggu, bunyi Michael memotong rumput akan kedengaran. Ellie yang berusia 8 tahun dilahirkan dan dibesarkan di rumah ini. Dia merupakan seorang gadis dengan rambut berambut perang yang cerah dan mata biru yang bersinar. Dia seorang yang penuh dengan sifat ingin tahu dan mempunyai ramai kawan di sekolah. Ellie sangat suka membaca. Hampir setiap minggu dia akan meminjam buku baharu dari perpustakaan, dan pada hari cuti, dia sering meluangkan masa untuk melukis. Orang pertama yang menyadari kelainan itu ialah guru kelasnya. Pada suatu hari di bulan September, guru itu mendapati kelajuan Ellie menyalin tulisan dari papan putih ke buku notanya telah menjadi perlahan. Biasanya, dia mampu mengikuti perkembangan pelajaran dengan baik, tetapi kebelakangan ini, dia sering menyengetkan kepalanya dan merenung papan putih dalam masa yang lama. Ellie, adakah tulisan di papan putih tidak jelas? Apabila ditanya oleh gurunya, Ellie menunjukkan reaksi yang sedikit bingung, ada sedikit kabur. Petang itu, setelah menerima pemberitahuan daripada sekolah, Sarah memutuskan untuk membawa anak perempuannya berjumpa pakar mata. Dia menyangka mungkin penglihatan Ellie hanya merosot dan mungkin sudah tiba masanya untuk memakai cermin mata. Walau bagaimanapun, semasa sarapan keesokan paginya, Ellie mula mengadu sakit kepala. Pada mulanya ia berlaku seminggu sekali, tetapi kekerapannya semakin meningkat. Malah, apabila bangun tidur pada waktu pagi, dia akan berasa mual. Sarah menyangka ia hanyalah selesema biasa, lalu memberikan ubat tahan sakit. Memasuki bulan Oktober, simptomnya semakin teruk. Hobi membaca yang paling disukai Ellie juga tidak dapat diteruskan dalam tempoh yang lama. Dia berkata apabila membaca buku, kepalanya terasa sakit dan perkataan kelihatan sangat kabur. Malah semasa melukis, butiran kecil menjadi sukar untuk digambarkan. "Mama, kenapa mata Ellie sangat letih?" Mendengar keluhan anak perempuannya, Sarah akhirnya menyadari betapa seriusnya perkara ini. Michael juga sangat bimbang dan mula pulang awal dari tempat kerja. Setelah berbincang, mereka memutuskan agar anak perempuan mereka menjalani pemeriksaan terperinci. Mereka mengunjungi klinik pakar di daerah tersebut pada akhir Oktober. Keputusan ujian penglihatan di luar jangkaan Sarah. Hanya 2 bulan sebelum itu, dalam pemeriksaan sekolah, penglihatan kedua-dua belah mata Ellie masih 1.0, tetapi kini penglihatannya telah merosot kepada 0,4 di mata kanan dan 0,5 di mata kiri. Pakar mata memberitahu dengan nada yang serius bahwa ini nampaknya bukan masalah rabun biasa. Sebagai langkah berjaga-jaga, beliau mencadangkan agar Ellie pergi ke Jabatan Bedah Saraf untuk menjalani pemeriksaan teliti. Perkataan bedah saraf itu membuatkan Sarah berasa seram sejuk. Apabila mereka melawat hospital besar di kota London dengan surat rujukan tersebut, waktu itu sudah mencecah awal bulan November. Setelah menunggu selama 2 jam di bilik menunggu, mereka dipanggil ke bilik rundingan. Dr. Davis ialah seorang lelaki berusia 50-an dengan perwatakan yang tenang. Setelah mendengar simptom Ellie dan mengesahkan pergerakan bola matanya, beliau menjadwalkan pemeriksaan MRI pada hari berikutnya. Pada hari pemeriksaan MRI, Ellie berasa takut untuk masuk ke dalam mesin yang besar itu. Bunyinya kuat, tapi ia tidak sakit. Semuanya akan baik-baik saja. Sarah memberikan galakan kepada anak perempuannya. Selepas kira-kira 30 menit pemeriksaan selesai, Ellie keluar dengan wajah yang agak penat. Sesi untuk mendengar laporan dijadwalkan seminggu kemudian. Minggu tersebut dirasakan sangat panjang bagi Sarah dan Michael
seolah-olah tiada penghujungnya. Kedua-duanya berusaha untuk tidak membayangkan perkara yang paling buruk, tetapi kebimbangan tetap tidak dapat dihilangkan. Pada 15 November, hari penentuan itu tiba. Sebaik sahaja memasuki bilik rundingan, Sarah menyadari raut wajah Dr. Davis lebih tegang berbanding sebelum ini. Skrin di atas meja memaparkan image MRI. "Puan Thompson, sila duduk," suara doktor itu sangat tenang. Ellie duduk di sisi ibunya sambil memandang doktor dengan gelisah. Michael juga telah mengambil cuti untuk hadir bersama. Mengenai keputusan pemeriksaan Ellie, Dr. Davis menunjuk ke arah skrin yang memaparkan keratan rentas otak. Di dalam image hitam putih itu, kelihatan satu bayang kecil. "Kami menemui tumor otak." Kata-kata itu membuatkan udara di dalam bilik seolah-olah membeku seketika. Jantung Sarah berdegup kencang manakala Michael menarik nafas panjang. Ellie nampaknya tidak memahami sepenuhnya maksud kata-kata itu, tetapi dia dapat merasakan ketegangan ibu bapanya. Tumor itu terletak sangat hampir dengan saraf optik. Ini adalah jenis yang dipanggil glioma. Kemungkinan ia bersifat benigna, bukan kanser, adalah tinggi, tetapi masalahnya ialah lokasinya. Doktor membesarkan image dan menjelaskan, kerana ia sangat dekat dengan saraf optik, jika dibiarkan tanpa rawatan, ia akan menekan saraf optik dan membawa risiko buta. Perkataan buta itu terus terngiang-ngiang di minda Sarah. "Berapa banyak masa yang kami ada?" Michael bertanya dengan suara yang terketar-ketar. Berdasarkan kelajuan pertumbuhan tumor, pembedahan mesti dijalankan dalam tempoh 3 bulan. Jika ditangguhkan lagi, kerosakan pada saraf tidak akan dapat dipulihkan. 3 bulan jarum jam seolah-olah mula berputar dengan lebih pantas. Pembedahan boleh menyembuhkannya, bukan? Sarah berusaha mencari sinar harapan. Dr. Davis mengeluh dan riak wajahnya memberikan petanda buruk kepada Sarah. Itulah masalahnya. Jika ia tumor otak biasa, ia boleh dibuang melalui pembedahan. Namun bagi kes Ellie, tumor tersebut melekat rapat dengan saraf. Risiko untuk merosakkan saraf optik semasa pembedahan sangat tinggi. Berapa tinggi risikonya? Dengan teknik yang saya miliki, kemungkinan untuk mengekalkan saraf optik adalah sekitar 10%. Dalam erti kata lain, terdapat 90% kebarangkalian dia akan buta semasa pembedahan. Bilik rundingan itu jatuh ke dalam kesunyian yang berat. Sarah memandang anak perempuannya. Ellie memegang erat tangan ibunya dengan tangan kecilnya. Mata kanak-kanak ini mungkin akan kehilangan cahayanya? Adakah gadis berusia 8 tahun ini terpaksa menghabiskan seluruh hidupnya dalam kegelapan? Tiada cara lain ke? Suara Michael penuh dengan rayuan yang putus asa. Dr. Davis menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mempunyai cara lain. Malah di United Kingdom, saya khawatir tiada dokter yang mampu membuang tumor di lokasi ini tanpa merosakkan saraf optik." Kata-kata ini terasa seberat hukuman mati. Selepas keluar dari bilik rundingan, mereka bertiga duduk di bangku panjang di koridor. Ellie duduk diam di antara ibu bapanya. "Mama, adakah mata Ellie tidak akan dapat melihat lagi?" Terhadap soalan anak perempuannya, Sarah tidak dapat menjawab dan hanya mampu memeluk Ellie dengan erat. Michael menggenggam penumbuknya sambil memandang ke siling, menahan air mata. Dalam perjalanan pulang ke rumah di dalam kereta, tiada siapa yang bersuara. Pemandangan kota London berlalu di luar tingkap. Walaupun ia pemandangan yang sama, semuanya kelihatan seolah-olah telah pudar warnanya. Setibanya di rumah, Sarah berdiri sendirian di dapur. Dia ingin minum air tetapi tangannya menggigil sehingga tidak dapat memegang gelas. Dia hanya mampu berpaut pada sinki dan menarik nafas dalam berkali-kali. Masa depan anak perempuannya tiba-tiba seakan tertutup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang boleh dibuat? Keputusasaan hampir menenggelamkan jiwa Sarah. Bermula keesokan harinya, Sarah dan Michael mula bersungguh-sungguh mengumpul maklumat. Mereka enggan mempercayai kata-kata Dr. Davis. Pasangan suami istri itu yakin bahwa pasti ada dokter di suatu tempat di United Kingdom yang boleh menyelamatkan anak mereka. Mereka memulakan tindakan dengan bertanya kepada hospital-hospital utama di London. Hospital King's College, Hospital St. Thomas, Hospital Great Ormond Street untuk kanak-kanak. Malah mereka turut menghubungi hospital-hospital yang terkenal dengan kepakaran pediatrik. Namun, semua tempat memberikan reaksi yang sama setelah melihat image MRI tersebut. Lokasi ini terlalu sukar. Risiko kerosakan saraf terlalu tinggi. Pembedahan tidak disyorkan. Merasakan had batasan dalam Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan, NHS, Sarah mengalihkan pandangannya ke hospital swasta. Walaupun kosnya sangat mahal demi mata anak perempuannya, mereka bersedia untuk menggunakan semua wang simpanan mereka.
Mereka membuat janji temu dengan jabatan bedah saraf di Hospital London Bridge. Pasangan suami istri itu pergi bersama-sama. Bilik menunggunya dihias indah seperti lobi hotel mewah, sangat berbeza dengan suasana Hospital NHS. Kos rundingan sahaja mencecah hampir 200 pound sterling, tetapi itu semua tidak penting. Doktor pakar di situ adalah seorang wanita. Beliau meneliti image tersebut selama kira-kira 30 menit untuk memberi penjelasan, tetapi kesimpulannya tetap sama. Maafkan saya juga tidak menyorkan pembedahan ini. Untuk membuang tumor sambil melindungi saraf optik memerlukan teknik yang sangat luar biasa tinggi. Sejujurnya, saya tidak tahu sesiapa di United Kingdom yang mampu melakukannya. Mereka malah menghubungi hospital di Manchester dan klinik pakar di Edinburgh. Mereka menerangkan simptom melalui telepon dan menghantar image MRI melalui email. Namun, jawaban yang diterima tetap serupa. Menjelang pertengahan November, Sarah menyadari bahwa tiada cara untuk menyelamatkan anak perempuannya di dalam United Kingdom. Tidak kira betapa hebatnya dokter yang dicari, tidak kira berapa banyak uang yang dibayar, tiada sesiapa di negara ini yang mampu melakukan pembedahan tersebut. Ini adalah had batasan teknologi mereka. Pada waktu malam selepas Ellie tertidur, Sarah dan Michael duduk berhadapan di ruang tamu. Jika dibiarkan, dia akan buta. Pembedahan juga membawa risiko buta. Adakah mereka mahu kita memilih salah satu daripada jalan ini? Suara Michael bercampur dengan kemarahan dan keputusasaan. Kita belum boleh berputus asa, jawab Sarah. Tetapi suaranya tidak mempunyai kekuatan. Pilihan ini terlalu kejam. Jika tidak dibedah, dalam 3 bulan penglihatannya pasti akan hilang. Jika dibedah, 90% kebarangkalian akan buta. Haruskah mereka bertaruh pada kemungkinan 10% yang kecil itu? Penglihatan Ellie semakin merosot hari demi hari. Pada akhir November, ia turun lagi ke tahap sol 4 di mata kanan dan sol 3 di mata kiri. Dia sudah tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Sarah memutuskan untuk membiarkan anak perempuannya bercuti. Kawannya Lily datang ke rumah untuk melawat Ellie dengan rasa bimbang. Ellie, saya rasa sunyi bila awak tak datang sekolah. Mendengar kata-kata Lily, Ellie tersenyum tulus, tetapi matanya menyembunyikan kegelisahan. Kalau saya dapat balik sekolah cepat-cepat, alangkah bagusnya. Sarah memandang mereka berdua dengan hati yang sangat perit. Memasuki malam yang dingin di bulan Desember, Sarah sendirian di depan komputer. Sudah entah berapa kali dia melakukannya, dia menggabungkan pelbagai kata kunci seperti tumor otak, saraf optik, kejayaan, kes pembedahan untuk mencari maklumat perubatan dari seluruh dunia. Kebanyakannya adalah laman web yang sudah pernah dibacanya. Namun pada malam itu, sebuah artikel menarik perhatiannya. Pembedahan saraf di Malaysia. Teknik pembedahan mikro, tahap tertinggi dunia. Ini adalah artikel yang diterbitkan di laman web majalah profesional perubatan yang memperkenalkan teknik Persatuan Bedah Saraf Malaysia. Secara khusus, ia menyebut tentang seorang doktor yang mempunyai kadar kejayaan yang menakjubkan dalam pembuangan tumor di kawasan saraf. Jantung Sarah mula berdegup kencang. Pencarian lanjut membawanya kepada sebuah hospital di Malaysia yang bernama Pusat Perubatan Pakar Malaysia, MPMC, di Kuala Lumpur. Di situ, nama Ketua Jabatan Bedah Saraf, Dr. Faris Abdullah, kerap muncul dalam tesis, pembentangan Persatuan Perubatan, dan laporan kes pembedahan. Dr. Faris nampaknya merupakan pakar terulung dalam pembedahan mikro yang sangat teliti dan sangat terkenal di peringkat antarabangsa. Terutamanya dalam pembedahan pembuangan tumor yang mengekalkan saraf optik, beliau mempunyai kadar kejayaan melebihi 95%. 95%. Angka itu seolah-olah melompat masuk ke dalam mata Sarah. Di United Kingdom, mereka diberitahu hanya ada 10% peluang kejayaan, tetapi dokter di Malaysia ini mampu melakukannya sehingga 95%. Dengan tangan yang menggeletar, Sarah membuka laman web Pusat Perubatan Pakar Malaysia. Laman web itu mempunyai halaman Pusat Perubatan Antarabangsa yang menyediakan maklumat mengenai penerimaan pesakit luar negara, serta borang pertanyaan. Mungkin dia boleh selamatkan anak saya. Sarah merasakan seolah-olah melihat sejalur cahaya di tengah kegelapan. Keesokan paginya, selepas memberitahu Michael, dia juga segera duduk di depan komputer. Mereka berdua menyiasat latar belakang Dr. Faris bersama-sama. Semakin mereka menyiasat, semakin mereka kagum dengan pencapaian doktor ini. Banyak pembentangan di peringkat antarabangsa dan ucapan terima kasih daripada pesakit dengan kes yang rumit. Nama Dr. Faris Abdullah seolah-olah menjadi legenda dalam dunia bedah saraf. Malaysia ya, gumam Michael perlahan.
Sangat jauh. Memang benar ia sangat jauh. Dari London ke Kuala Lumpur mengambil masa lebih 13 jam penerbangan dengan perbezaan waktu 7 jam. Ia adalah sebuah negara dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeza. Namun, buat masa ini, hanya negara yang jauh itu yang memancarkan sinar harapan. Sarah bertekad. Saya akan bertanya. Petang itu juga, Sarah menghantar email kepada Pusat Perubatan Antarabangsa Hospital tersebut. Dia menulis secara terperinci tentang umur Ellie, simptom, lokasi tumor, keputusan pemeriksaan setakat ini, diagnosis di United Kingdom, dan melampirkan image MRI. Di akhir email itu, dia menambah satu ayat. Tolong selamatkan mata anak perempuan saya merayu kepada pihak Tuan. Saat dia menekan butang hantar, Sarah melepaskan nafas panjang. Adakah mereka akan membalas? Adakah mereka sanggup menerima kes ini? Kebimbangan dan harapan bercampur baur, tetapi sekurang-kurangnya ia lebih baik daripada berputus asa tanpa berbuat apa-apa. Melalui tindakan ini, Sarah buat pertama kalinya merasakan harapan yang sebenar. 2 hari kemudian, balasan pun tiba. Pengirimnya ialah seorang pegawai Pusat Perubatan Antarabangsa bernama Siti Aminah. Beliau menulis bahwa mereka telah meneliti sejarah perubatan Ellie dan doktor. Faris juga telah mengesahkan image tersebut serta menyatakan kesediaan untuk menerima Ellie. Sarah seakan tidak percaya dengan matanya. Adakah mereka benar-benar sanggup menerima kes ini? Email tersebut juga menyenaraikan prosedur susulan yang diperlukan serta anggaran kos rawatan. Kos rawatan. Saat melihat jumlah tersebut, semangat Sarah yang sedang melonjak kembali terhempas ke realiti. 45 juta ringgit Malaysia. Oleh kerana pesakit asing tidak tertakluk kepada skim perlurungan kesihatan tempatan, semua kos mesti dibayar sendiri sepenuhnya. Simpanan Sarah dan Michael, jika digabungkan hanya berjumlah kira-kira 800,000 ringgit Malaysia, kira-kira 150,000 pound sterling. Pada asalnya mereka menyangka telah melihat sinar harapan, namun kini terdapat sebuah tembok besar bernama wang yang menghalang di hadapan mereka. 45 juta ringgit angka ini, seolah-olah menghancurkan harapan keluarga Thompson. Michael berkali-kali menekan kalkulator, tetapi keputusannya tidak berubah. Simpanan mereka, baki had, pinjaman perumahan, dan wang yang boleh dipinjam daripada saudara mara, semuanya jika dicampurkan hanya mampu mencecah paling banyak 2 juta ringgit Malaysia. Baki 25 juta lagi itu bagaimana? Mereka pergi ke bank untuk rundingan pinjaman, tetapi hampir tiada aset yang boleh dicagarkan. Rumah mereka disewa, dan kereta mereka hanyalah kereta terpakai lama. Michael bekerja di sebuah syarikat pembinaan sederhana dengan pendapatan stabil, tetapi tidaklah tinggi. Pegawai pinjaman menggelengkan kepala dengan penuh simpati. Saya sangat memahami situasi Encik dan Puan, tetapi jumlah sebesar ini terlalu sukar. Di dalam kereta dalam perjalanan pulang, Michael menggenggam erat stereng. Untuk apa sebenarnya aku bekerja selama ini? Penyesalan dan rasa tidak berdaya mencengkam dadanya. Cara untuk menyelamatkan anak mereka ada di depan mata tetapi tidak dapat dicapai. Hanya jika ada wang, Ellie boleh diselamatkan. Doktor di Malaysia itu boleh menyelamatkan mata anak perempuannya, tetapi hanya kerana tidak cukup 25 juta. Sarah berdiri sendirian di dapur pada waktu malam sambil membelek buku akaun. Walaupun perbelanjaan bulanan dikurangkan sebanyak mungkin, wang yang dapat disimpan sangatlah sedikit. Tidak mungkin untuk mengumpul jumlah yang diperlukan dalam tempoh 3 bulan. Dia juga berfikir untuk berbincang dengan ibu bapanya, tetapi ibu bapa Sarah hidup bergantung kepada wang pencen dan tidak mempunyai lebihan. Bapa Michael telah meninggal dunia dan ibunya tinggal di pusat penjagaan warga emas. Hendak meminjam daripada kawan-kawan pun, tidak ramai kawan yang mampu meminjamkan wang berjuta-juta. Pilihan yang ada hampir tiada. Malam 10 Disember, selepas Ellie tidur, Sarah dan Michael berbincang. Macam mana kalau kita buat kutipan dana awam, crowdfunding, cadang Michael, yaitu cara mengumpul dana melalui internet. Michael mendengar daripada rakan sekerja bahawa ramai orang menggunakan cara ini untuk mengumpul kos perubatan. Tapi adakah kita boleh kumpul wang sebanyak itu? Sarah berasa ragu-ragu. Adakah orang asing benar-benar akan mendermakan jumlah yang besar? Lagipun, sasarannya adalah kanak-kanak dari negara lain. Siapa yang akan menyokong orang British pergi ke Malaysia untuk rawatan? Ia patut dicuba. Suara Michael mengandungi sedikit sinar harapan yang lemah. Ia lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Sarah mengangguk setuju. Memang benar, hanya menunggu tidak akan mengubah apa-apa. Walaupun hanya ada sekelumit kemungkinan, mereka harus mencuba. Keesokan harinya,
Sarah mendaftar di laman web kutipan dana awam. Membina halaman projek memerlukan pelbagai maklumat. Tajuk, penerangan, jumlah sasaran, tempoh masa, dan yang paling penting adalah kisah yang dapat menyentuh hati orang ramai. Sarah memilih gambar Ellie. Satu gambar dia tersenyum menampakkan giginya yang rongak, yang diambil musim panas lalu sebelum dia jatuh sakit. Rambut perangnya bersinar di bawah cahaya matahari dan mata birunya penuh dengan semangat. Saya mahu melindungi senyuman ini. Dengan pemikiran itu, Sarah mula menulis teks penerangan. Ellie berusia 8 tahun, menghidap tumor otak. Diberitahu tiada harapan pembedahan di United Kingdom. Harapan tunggal adalah doktor di Malaysia, tetapi kami tidak mampu membayar kos rawatan. Dia meneliti setiap patah perkataan, menulis satu demi satu ayat. Ia tidak boleh terlalu emosional, tetapi jika hanya fakta yang mendatar, juga tidak akan dapat menggerakkan hati orang. Sarah menulis semula berkali-kali. Jumlah sasaran adalah 4,5 juta ringgit Malaysia, yang jika ditukar kepada pound sterling adalah kira-kira 800,000 pound. Ini adalah jumlah astronomi. Adakah benar-benar boleh dikumpul? Namun Sarah tetap memasukkan angka tersebut. Tempoh masanya adalah 2 bulan. Terlalu lama tidak akan sempat untuk pembedahan Ellie. Terlalu pendek pula bimbang dana tidak terkumpul. Ini adalah tetapan yang paling kritikal. Dia meluangkan masa 3 hari untuk membina halaman tersebut, membaiki teks berulang kali, memilih semula gambar, dan menyusun maklumat. Setelah Michael pulang kerja, mereka menyemak halaman itu bersama-sama. Macam ni patutnya okey, kata Michael. Perasaan Ellie pasti akan sampai kepada orang ramai. Pada 15 Disember, halaman tersebut dibuka kepada umum. Sarah berkongsi di akaun media sosialnya dan juga menghantar mesej kepada rakan-rakannya memohon untuk dikongsikan. Michael juga memberitahu rakan sekerjanya untuk meminta bantuan. Derma pertama masuk selepas 2 jam dibuka. Ia daripada bekas rakan sekerja Sarah sebanyak 50 pound dengan mesej. Berdoa untuk Ellie. Walaupun sedikit, saya harap ia dapat membantu. Mata Sarah berkaca. Walaupun bukan daripada orang asing tetapi daripada orang yang dikenali, dia tetap gembira kerana ada orang yang peduli tentang anaknya. Hari itu, kira-kira 10 orang menderma dengan jumlah antara 20 hingga 100 pound, tetapi setiap satunya disertakan dengan mesej yang hangat. Tolong bertahan, sokong Ellie, harap dia cepat sembuh. Kata-kata ini menjadi penyokong jiwa Sarah. Pada waktu malam, dia dan Michael membuat pengiraan. Hari pertama mereka mengumpul kira-kira 800 pound. Masih jauh lagi, tapi sekurang-kurangnya ia sudah bermula, kata Michael. Sarah mengangguk. Walaupun jarak ke sasaran masih sangat jauh, ia bukan sifar. Sekurang-kurangnya roda itu sudah mula berputar. Mulai hari kedua, Sarah menggunakan rangkaian rakan-rakannya secara maksimum. Kawan zaman belajar, jiran tetangga, semua orang yang terfikir dihubungi untuk memohon perkongsian halaman itu. Dia juga menghubungi akhbar tempatan. Walaupun ia akhbar kecil daerah, mereka suka menyiarkan kisah yang menyentuh perasaan. Wartawan menunjukkan minat dan memutuskan untuk menemu bual mereka. Wartawan menemu bual Sarah dan Ellie serta mengambil gambar. Adakah Puan akan pergi ke Malaysia demi melindungi mata anak Puan? Menghadapi soalan wartawan, Sarah menjawab, kami mesti pergi, kerana hanya di sana ada harapan. Artikel itu diterbitkan 3 hari kemudian dengan tajuk, Selamatkan Mata Gadis 8 Tahun. Perjuangan seorang ibu. Ia memperkenalkan kisah Ellie dan melampirkan pautan ke halaman kutipan dana. Hari itu, jumlah derma meningkat mendadak. Sokongan penduduk setempat datang bertali arus, termasuk nama-nama yang Sarah tidak kenali orang-orang yang tersentuh setelah membaca berita tersebut. Dalam masa seminggu, jumlah terkumpul melebihi 3,000 pound. Berita dari akhbar tempatan menjadi pencetus kisah Ellie, mula menjadi buah mulut di pinggir bandar London tersebut. Guru kelas Ellie juga menceritakan hal ini di dalam kelas. Rakan-rakan sekelasnya mula berfikir apa yang mereka boleh lakukan dan memutuskan untuk melancarkan kempen kutipan dana di sekolah. Semasa waktu rehat, mereka menjual biskut buatan sendiri atau mengadakan jualan barang mainan terpakai. Ini adalah tindakan mengikut kemampuan kanak-kanak. Lily lebih bersemangat daripada orang lain. Saya nak bantu Ellie, kita pun boleh buat sesuatu. Dia memujuk kawan-kawannya untuk membuka gerai air lemon di taman berhampiran pada hujung minggu. Walaupun musim sejuk di bulan Disember, mereka menjual coklat panas untuk menceritakan perihal Ellie kepada orang ramai. Kawan baik saya sakit. Matanya mungkin tak nampak lagi. Dia kena pergi Malaysia buat bedah, tapi duit tak cukup. Usaha gigih Lily menyentuh hati ramai orang dewasa.
Dalam masa seminggu, kanak-kanak itu berjaya mengumpul lebih 500 pound. Apabila Sarah menerima laporan itu, air matanya tidak berhenti mengalir. Kanak-kanak sekecil ini, stesen televisyen tempatan juga mula berminat dengan kisah ini. Berita petang menyiarkan kisah Ellie, temu bual dengan Sarah dan Ellie, kempen kutipan dana di sekolah, dan status kutipan dana awam tersebut. Walaupun hanya segmen khas selama 5 menit, namun maklum balasnya sangat besar. Selepas siaran itu, derma melonjak naik dan mesej daripada orang asing semakin banyak. Tolong lindungi senyuman kanak-kanak ini, walaupun sedikit. Izinkan saya menyokong, berdoa agar semuanya dipermudahkan. Di antaranya ada juga orang yang pernah mengalami penyakit yang sama meninggalkan pesanan. Saya juga pernah menderita penyakit berat semasa muda. Kebaikan orang yang menyokong saya waktu itu menjadi kekuatan saya. Sekarang saya mahu membalasnya. Kata-kata ini menguatkan hati Sarah dan Michael. Menjelang akhir Desember, jumlah keseluruhan melebihi 10.000 pound. Namun di sebalik kegembiraan, wujud juga rasa cemas. Ia belum sampai 4% daripada sasaran. Dalam baki 2 bulan lagi, mereka perlu mengumpul baki 790.000 pound lagi. Selepas tahun baharu, memasuki bulan Januari, berita nasional BBC melaporkan hal ini. Dengan tajuk, Mencari Harapan di Malaysia, bagi kes yang tidak dapat dirawat di UK. Mereka memperkenalkan kisah Ellie ke seluruh negara. Waktu siarannya adalah pukul 7 malam, slot waktu perdana. Dalam temu bual yang dirakam di ruang tamu rumah Thompson, Ellie bercerita tentang penyakitnya. Sangat takut bila mata tak nampak. Tapi mama kata dokter di Malaysia boleh selamatkan saya. Kata-kata tulus gadis 8 tahun itu menyentuh hati ramai penonton. Sarah juga meluahkan perasaan sebenarnya di hadapan kamera. Saya hanya mahu melindungi mata anak saya. Itu sahaja. Saya tidak mengatakan sistem perubatan United Kingdom tidak baik, cuma diberitahu secara teknikal ia tidak dapat dilakukan. Tetapi di Malaysia, ada doktor yang mampu melakukannya. Saya mahu bertaruh pada doktor tersebut. Selepas siaran, laman web kutipan dana tergendala seketika kerana trafik yang terlalu tinggi. Keesokan harinya, derma yang masuk melebihi 50.000 pound, menjadikan jumlah keseluruhan 180.000 pound. Walau bagaimanapun keadaan mula berubah. Kelajuan derma mula perlahan secara beransur-ansur. Pada mulanya bertambah 1.000 pound sehari, kemudian menjadi 500 pound, 300 pound. Menjelang pertengahan Januari, hanya beberapa puluh pound yang masuk setiap hari. Perhatian orang ramai mula memudar, walaupun mendapat perhatian selepas laporan berita. Namun seiring berjalannya waktu, ia mula dilupakan. Itulah realitinya. Sarah menyemak halaman kutipan dana beratus kali sehari, berdoa agar angkanya bertambah. Dia merenung skrin, tetapi kelajuan peningkatannya semakin lembab. Pada akhir Januari, jumlah terkumpul tersekat pada 220.000 pound, kira-kira 1.2 juta ringgit Malaysia. Ia tidak sampai pun separuh daripada sasaran. Baki sebulan lagi memerlukan lebih 3 juta ringgit lagi, tetapi secara realistik sudah tiada harapan untuk mengumpulnya. Michael menekan kalkulator setiap malam. Meminjam daripada sesiapa sahaja, menjual kereta, menjamin rumah sewa, juga tidak boleh. Mengira semua kemungkinan, hatnya hanyalah mampu mengumpul beberapa ratus ribu ringgit lagi. Kita hanya boleh sediakan sebanyak ini sahaja, kata Michael kepada Sarah, di dapur pada larut malam. Masih jauh bezanya, Sarah mengangguk dalam diam. Dia menghantar email kepada Siti Aminah di MPMC menerangkan situasi mereka. Kami hanya boleh sediakan sebahagian dana. Adakah rawatan boleh dilakukan? Bolehkan kami bayar secara ansuran? Balasan daripada Siti Aminah sangat sopan tetapi jelas. Pesakit asing secara prinsipnya mesti membayar deposit penuh kos rawatan terlebih dahulu. Kami memohon maaf kerana tidak dapat melakukan pembayaran secara ansuran. Kata-kata ini menghancurkan harapan terakhir mereka. Memasuki bulan Februari, penglihatan Ellie semakin merosot. Dia hampir tidak dapat membaca buku atau melukis lagi. Dr. Davis menghubungi mereka semula. Sudah tiba masanya untuk membuat keputusan. Jika dibiarkan begini, pada akhir bulan depan, penglihatannya akan hilang sepenuhnya. Jika ingin menjalani pembedahan di United Kingdom, sila buat tempahan dalam bulan ini. Pembedahan dengan risiko 90% kerosakan saraf optik, kini perlahan-lahan menjadi satu-satunya pilihan yang tinggal. Sarah dan Michael berbincang setiap malam. Haruskah mereka melepaskan harapan ke Malaysia dan melakukan pembedahan di United Kingdom, atau terus berusaha mengumpul dana sehingga saat terakhir? Namun, waktu berlalu tanpa belas kasihan.
Ellie dapat merasakan keadaan yang tidak baik daripada riak wajah ibu bapanya. "Mama, saya tak boleh pergi Malaysia ke?" tanya Ellie perlahan suatu hari. Sarah tidak dapat menjawab dan hanya mampu memeluk anaknya. Pada malam 10 Februari, jumlah terkumpul terhenti pada 23.000 pound dan tidak bergerak langsung. Hampir tiada derma baharu yang masuk. Kebaikan manusia ada hadnya, dan ini membuatkan Sarah merasakannya dengan sangat pedih. Sarah menangis sendirian di depan komputer. Cara menyelamatkan anaknya sudah ada di depan mata. Malaysia memang mempunyai doktor yang mampu melindungi mata anaknya, tetapi disebabkan wang yang tidak cukup, keputusasaan sekali lagi menyelubungi keluarga Thompson. Malam 14 Februari, hujan yang sejuk turun mencurah di London. Michael selesai kerja lebih masa dan keluar dari syarikat sudah lewat pukul 10 malam. Sepatutnya dia boleh pulang pukul 7, tetapi berlaku masalah di tapak pembinaan. Dalam keadaan letih, dia berjalan ke tempat letak kereta, teleponnya berbunyi. Ia daripada Sarah. "Sekarang kat mana?" Baru keluar office. "Lagi 30 menit sampai rumah. Hati-hati di jalan, hujan sangat lebat." "Ya, saya tahu. Saya balik sekarang." Menamatkan panggilan, Michael masuk ke dalam kereta. Air hujan memukul cermin hadapan dengan kuat. Penglihatan sangat teruk. Walaupun pengelap cermin, wiper, dibuka paling laju. Keadaan di hadapan masih kabur. Michael memandu dengan berhati-hati. Perjalanan yang biasanya 20 menit, nampaknya akan mengambil masa lebih lama malam ini. Tidak perlu tergesa-gesa. Sarah dan Ellie sedang menunggu dia pulang dengan selamat, itu yang paling penting. Dia memandu di jalan utama. Trafik tidak banyak, tetapi di jalan dua hala itu hanya ada beberapa buah kereta. Cahaya lampu jalan terpantul pada permukaan jalan yang basah. Lampu isyarat bertukar hijau. Michael memasuki persimpangan jalan. Pada saat itulah, sebuah lori meluru laju dari arah kanan. Lori yang melanggar lampu isyarat merah itu merempuh sisi kereta Michael. Impak yang sangat besar, bunyi besi yang remuk, bunyi kaca yang pecah. Kereta Michael berpusing dan merempuh tiang elektrik di tepi jalan. Bahagian pemandu remuk sepenuhnya. Kesedaran Michael terhenti pada saat itu juga. Pemandu kenderaan lain yang lalu di situ berhenti dan berlari ke arahnya. Encik okey ke?" Walaupun dipanggil, tiada jawapan. Lelaki tersebut dengan tangan yang menggigil mengeluarkan telepon memanggil ambulans. Ada kemalangan. Di persimpangan jalan besar. Sebuah kereta terbalik, pemandu tersepit di dalam. "Tolong datang cepat." 5 menit kemudian, ambulans dan polis tiba. Anggota paramedik mendekati kenderaan untuk mengesahkan keadaan mangsa, tetapi wajah mereka segera berubah suram. Michael sudah tidak bernyawa. Polis mengepung kawasan kejadian dan mula menyiasat. Pemandu lori itu cedera ringan. Dia keluar dari lori dalam keadaan terpinga-pinga. Ujian pernafasan mengesan paras alkohol yang melebihi had. Punca kemalangan sangat jelas. Pemandu lori mabuk melanggar lampu merah dan merempuh kereta Michael. Polis mengambil lesen memandu dari dompet Michael untuk mengesahkan alamat dan nombor telepon kecemasan. Pukul 10.30 malam, telepon di rumah Thompson berdering. Sarah menyangka ia adalah panggilan daripada Michael. Namun, yang kedengaran adalah suara lelaki yang tidak dikenali. "Adakah ini rumah Encik Thompson? Adakah saya sedang bercakap dengan ahli keluarga Encik Michael Thompson?" Jantung Sarah berdegup kencang dengan firasat yang tidak baik. "Ya, saya istrinya Sarah. Kami dari balai polis. Encik Michael terlibat dalam kemalangan jalan raya." Kata-kata ini membuatkan Sarah menarik nafas dalam. "Kemalangan? Suami saya okey ke?" Terdapat kesunyian seketika di talian. "Maafkan saya. Maklumat lanjut sila datang ke hospital untuk berbincang." "Boleh Puan datang segera ke Jabatan Kecemasan Hospital St. Thomas sekarang." "Saya datang sekarang." Sarah meletakkan telefon, mencapai kod dengan tangan yang terketar-ketar. Ellie sedang tidur di biliknya di tingkat 2. Dia tidak boleh dikejutkan. Dia menelepon jirannya, Puan Johnson, menceritakan situasi dan meminta tolong menjaga anaknya. Dia memanggil teksi menuju ke hospital. Di dalam teksi, Sarah terus berdoa, memohon agar Michael selamat dan tidak cedera parah. Namun jauh di sudut hatinya, dia merasakan perkara yang paling buruk telah berlaku daripada nada suara polis tersebut. Setibanya di hospital, Sarah meluru ke kaunter pendaftaran. "Michael Thompson di mana?" Jururawat membawa Sarah ke sebuah bilik lain. Di sana menunggu seorang polis dan seorang dokter berjubah putih. Dokter itu menarik nafas panjang sebaik melihat wajah Sarah. "Puan Thompson, sila duduk." Hanya dengan kata-kata itu Sarah sudah memahami segalanya. "Tak mungkin." Suara Sarah serak. Dokter tersebut mengumumkan dengan tenang, "Suami Puan, impak kemalangan terlalu besar. Dia meninggal dunia di tempat kejadian. Semasa paramedik sampai, jantungnya sudah berhenti."
Walaupun usaha bantuan kecemasan dilakukan, namun tidak berjaya. Perkataan meninggal dunia terus berulang di dalam otak Sarah. Suami yang baru 30 menit tadi bercakap dengannya di telepon kini sudah tiada lagi di dunia ini. Awak tipu. Gumam Sarah sendirian. Harap bertabah. Suara dokter itu kedengaran sangat jauh. Polis menerangkan keadaan kemalangan. Tetapi Sarah tidak dapat menangkap apa-apa pun. Mabuk. Langgar lampu merah. Tidak cedera, semua perkataan itu tidak membawa makna. Adakah Puan mahu melihat suami Puan? Menghadapi soalan doktor, Sarah mengangguk lemah. Dia dibawa ke bilik mayat. Jenazah yang ditutupi kain putih terbaring di atas pengusung. Doktor perlahan-lahan membuka kain putih itu. Yang terbaring di situ memang benar Michael. Dia menutup mata seolah-olah sedang tidur dengan wajah yang tenang, tetapi tubuh itu sudah tidak bergerak lagi. Tiada suhu badan, tiada pernafasan. Sarah memegang tangan suaminya, sangat sejuk. Michael. Sarah memanggil nama suaminya tetapi tiada sahutan. Tidak akan pernah ada lagi sahutan. Sarah seolah-olah rebah ke lantai, jeritan tanpa suara keluar dari kerongkongnya. Mengapa? Mengapa jadi begini? Penyakit anak perempuan mereka sudah cukup sukar untuk ditanggung, sekarang dia terpaksa kehilangan suaminya pula. Sejauh mana Tuhan mahu menguji mereka? Di dalam udara bilik mayat yang sejuk itu, Sarah menangis sendirian. Keesokan paginya, dia harus memberitahu Ellie. Sarah masuk ke bilik anaknya dan duduk di tepi katil. Ellie belum tahu tentang kemalangan bapaknya. Ellie, bangun sayang. Ellie perlahan-lahan membuka mata. Mama, kenapa? Sarah memeluk anaknya. Ellie, dengar cakap Mama. Papa. Papa kemalangan. Tubuh Ellie menjadi kaku. Papa kat mana? Kat hospital. Sarah tidak tahu bagaimana hendak menyusun kata-kata. Bagaimana hendak memberitahu gadis 8 tahun tentang kematian bapaknya. Papa sudah pergi ke syurga. Ellie nampaknya tidak memahami maksud kata-kata itu buat seketika. Kemudian apabila dia perlahan-lahan memahami maknanya, air mata tumpah dari mata Ellie. Papa dah tak ada ke? Sarah hanya mampu mengangguk. Ellie memegang erat ibunya sambil menangis teresak-esak. Tak nak, Papa jangan pergi, Papa. Ibu dan anak itu berpelukan di atas katil. Kedua-duanya menangis tanpa henti seolah-olah dunia mereka telah hancur. 3 hari kemudian, upacara pengebumian Michael dijalankan. Di dalam gereja kecil itu berkumpul saudara mara, rakan-rakan, dan rakan sekerja. Di atas altar diletakkan gambar Michael dengan wajah tersenyum. Sarah dan Ellie duduk di barisan hadapan. Ellie memakai gaun hitam, bersandar di sisi ibunya. Air matanya seolah-olah sudah kering. Dia tidak lagi menangis, hanya matanya memandang kosong ke depan. Paderi membacakan kitab suci menceritakan tentang kehidupan Michael. 38 tahun kehidupan yang singkat, tetapi dia mencintai keluarganya, bekerja dengan jujur, dan disayangi ramai orang. Yang memberikan ucapan takziah adalah ketua jabatan Michael. Michael adalah seorang lelaki yang rajin dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Tidak kira betapa sukarnya kerja, dia tidak pernah berputus asa dan bertahan hingga akhir. Dan yang paling penting, dia sangat mencintai keluarganya. Apabila dia bercakap tentang anaknya Ellie, wajahnya nampak sangat bahagia. Mendengar kata-kata itu, air mata Sarah jatuh lagi. Michael sememangnya sangat mencintai keluarga mereka. Demi Ellie dia berusaha keras mencari wang, demi masa depan anaknya dia memikirkan segala cara. Namun sebelum impiannya tercapai, dia telah meninggalkan dunia ini. Upacara berakhir, keranda dibawa ke van jenazah. Sarah dan Ellie memberi penghormatan terakhir. Papa, terima kasih, kata Ellie perlahan. Saya takkan lupakan Papa. Keranda perlahan-lahan dimasukkan ke dalam van. Di dalam rumah tanpa suami, di ruang tamu ada sofa yang pernah diduduki Michael. Di dapur ada mug yang pernah digunakannya. Semuanya menceritakan tentang ketiadaannya. Ellie mengurung diri di dalam bilik dan tidak keluar. Sarah duduk sendirian di ruang tamu. Kesedihan kehilangan suami, penyakit anak perempuan, dana yang tidak mencukupi semuanya menekan bahu Sarah dengan sangat berat. Rasanya sudah sampai ke had. Dia mahu berputus asa dengan segalanya, itulah yang difikirkannya. Tetapi, masih ada Ellie. Anak perempuannya masih hidup. Anaknya masih mempunyai masa depan. Melindungi masa depan itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Sarah menarik nafas dalam. Dia tidak boleh rebah lagi. Sarah menerima panggilan daripada syarikat insurans, mengatakan ia berkaitan dengan insurans nyawa yang diambil oleh Michael. Pegawai insurans mahu datang berkunjung. Sarah bersetuju dan membuat janji temu untuk berjumpa pada waktu petang. Saya benar-benar tumpang sedih, pegawai itu tunduk hormat. Saya datang untuk urusan insurans nyawa Encik Michael Thompson.
Sarah membawanya ke ruang tamu untuk duduk. Sejujurnya, Sarah langsung tidak pernah terfikir tentang insurans nyawa. Walaupun dia tahu Michael ada mengambil insurans, tetapi dia tidak tahu butiran terperinci. Pegawai itu mengeluarkan dokumen. Encik Michael mengambil polisi insurans nyawa bertempo dengan syarikat kami 5 tahun yang lalu. Jumlah perlindungan insuransnya adalah 30 juta ringgit Malaysia, kira-kira 5.5 juta pound sterling. 30 juta ringgit. Mendengar angka itu, jantung Sarah berdegup sangat kencang. 30 juta ke? Ya. Dalam kes kematian akibat kemalangan, jumlah penuh akan dibayar. Sarah melihat dokumen tersebut. Nama Michael, kontrak, jumlah perlindungan, semuanya tertulis di situ. 30 juta ringgit Malaysia. Ditambah dengan wang kutipan dana awam, ia jauh melebihi 4.005 juta yang diperlukan. Pembedahan Ellie boleh dilakukan. Mereka boleh pergi ke Malaysia. Anak mereka boleh diselamatkan. Michael. Sarah menangis memanggil nama suaminya. Pegawai itu terus memberi penjelasan dengan lembut. Encik Michael tidak pernah terlepas membayar premium bulanan. Penamanya adalah Puan Sarah dan Cik Ellie. Air mata Sarah tumpah mencurah-curah. Suaminya sudah tahu. Untuk bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, dia mesti meninggalkan cara untuk melindungi keluarganya. Demi masa depan anaknya, walaupun sesuatu terjadi kepadanya, keluarganya boleh terus hidup. Sebab itulah dia mengambil insurans ini. Puan tahu insurans nyawa juga dipanggil sebagai apa? Tanya pegawai itu perlahan. Ia dipanggil sebagai Warkah Cinta Terakhir, The Last Love Letter. Warkah Cinta Terakhir. Kata-kata itu membuatkan air mata Sarah tidak berhenti mengalir. Inilah warkah cinta terakhir yang ditinggalkan oleh Michael. Semasa hidupnya dia berusaha keras mengumpul wang untuk anaknya, tetapi tidak berjaya. Namun selepas kematiannya, keinginan itu tercapai. Sangat ironik, menggunakan nyawa suami untuk ditukar dengan nyawa anak perempuan. Patutkah dia gembira atau sedih? Sarah tidak tahu, dia hanya dapat merasakan betapa dalamnya cinta Michael. Prosedur akan mengambil masa kira-kira 2 minggu. Adakah itu oke? Sarah mengangguk. Terima kasih. Selepas pegawai itu beredar, Sarah duduk sendirian di ruang tamu. Di rak terdapat gambar Michael. Dia sedang tersenyum lembut memandang ke sini. Awak telah melindungi keluarga kita hingga ke akhirnya ya? Sarah bercakap kepada gambar tersebut. Awak yang selamatkan Ellie. Air matanya tidak dapat berhenti. Kesedihan, rasa syukur, dan cinta semuanya bercampur aduk. Ellie turun tangga. Mama, siapa yang datang tadi? Orang dari syarikat insurans. Sarah memanggil Ellie datang kepadanya. Ellie, dengar sini. Papa, dia telah ambil insurans untuk kita. Ellie nampaknya masih tidak memahami maksud insurans. Jadi, dengan uang itu, awak boleh pergi ke Malaysia. Awak boleh buat pembedahan. Mata Ellie membulat. Betul ke? Betul. Papalah yang selamatkan awak akhirnya. Papa, Ellie berkata perlahan. Ellie melihat gambar Michael. Terima kasih, Papa. Melihat kelakuan itu, Sarah sekali lagi merasakan kehebatan cinta suaminya. Michael, walaupun dia sudah tiada, tetap mahu melindungi keluarganya. Karena itulah dia terus membayar premium setiap bulan. Dan inilah yang menyelamatkan nyawa anaknya sekarang. 2 minggu kemudian, wang insurans dimasukkan ke akaun. Sarah segera menghantar email kepada Siti Aminah di MPMC, memaklumkan bahawa kos rawatan telah tersedia dan mereka mahu ke Malaysia secepat mungkin. Walaupun telah kehilangan suami, namun dia mahu menggunakan wang yang ditinggalkan suami untuk menyelamatkan anak mereka. Balasan daripada Siti Aminah sampai keesokan harinya. Saya tumpang sedih atas pemergian suami Puan. Cinta suami Puan telah menyelamatkan Ellie. Kami akan segera mula menyediakan urusan penerimaan. Pengaturan boleh dibuat dalam minggu depan. Kata-kata hangat ini membuatkan Sarah berasa sangat terharu dan mula membuat persiapan untuk berangkat. Paspor telah sedia. Menempah tiket kapal terbang, menyediakan barang keperluan, mengemas beg pakaian, rekod perubatan Ellie, ubat-ubatan, pakaian ganti, paspor, dan juga gambar Michael, semuanya dimasukkan ke dalam beg pakaian oleh Sarah. Papa pun ikut pergi Malaysia sekali tahu, kata Ellie. Ya, Papa pun ikut sekali. 1 Mac, hari untuk berangkat pun tiba. Pagi-pagi lagi jiran mereka, Puan Johnson, datang untuk menghantar mereka. Mesti balik dengan sihat tahu. Puan Johnson memeluk Ellie. Saya akan berusaha. Teksi untuk ke lapangan terbang pun tiba. Sarah dan Ellie membawa beg pakaian kecil mereka keluar dari rumah. Sarah memandang rumah mereka buat kali terakhir rumah, di mana dia pernah tinggal bersama Michael, tempat mereka menghabiskan hari-hari yang bahagia.
Kami akan kembali, kata Sarah perlahan kepada rumah itu. Setibanya di lapangan terbang, urusan daftar masuk dilakukan, kemudian ke pintu keselamatan. Pengumuman untuk menaiki pesawat bermula. Sarah memegang tangan Ellie dan berdiri. Dia berdoa agar perjalanan ini dipenuhi harapan. Semoga cinta terakhir suaminya dapat menerangi masa depan anak mereka. Mereka berdua berjalan menuju ke pesawat. Setelah 13 jam penerbangan, pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Klia. Ellie nampak sangat penat. Dia bersandar pada lengan Sarah. Penerbangan jarak jauh sangat membebankan tubuh kanak-kanak 8 tahun. Dah sampai, Ellie, kata Sarah lembut. Ellie memandang keluar tingkap. Malaysia negara yang pertama kali dikunjunginya. Doktor yang akan menyelamatkannya ada di sini. Melalui pemeriksaan imigresen, mengambil beg pakaian, dan berjalan keluar ke Dewan Ketibaan. Ada seorang wanita yang sedang menunggu. Maafkan saya, adakah Puan Thompson? Ya, saya Sarah. Saya Siti Aminah. Saya bekerja di Pusat Perubatan Antarabangsa MPMC. Saya yang berbalas email dengan Puan sebelum ini. Siti Aminah tunduk hormat dengan sopan. Selamat datang ke Malaysia. Perjalanan jauh Puan pasti memenatkan. Inilah Ellie ya. Siti Aminah membongkok mengikut paras ketinggian Ellie. Apa kabar Ellie? Penat ya? Ellie mengangguk malu. Siti Aminah membawa mereka berdua keluar dari lapangan terbang. Ke hospital mengambil masa kira-kira sejam. Jika ada apa-apa yang diperlukan dalam perjalanan, sila beritahu saya. Kereta memasuki Lebuh Raya. Adakah ini kali pertama ke Malaysia? Tanya Siti Aminah. Tak sangka kami akan datang dalam bentuk begini. Saya sangat simpati tentang hal suami Puan, suara Siti Aminah penuh dengan keikhlasan. Tetapi cinta suami Puan akan menyelamatkan Ellie. Kami juga akan memberikan bantuan sepenuhnya. Kata-kata ini memberikan sedikit kelegaan kepada Sarah. Sejam kemudian, kereta tiba di Pusat Perubatan Pakar Malaysia, MPMC. Bangunan putih yang moden berdiri teguh di bawah langit biru. Di sekelilingnya ditanam dengan pepohon, memberikan suasana yang tenang. Selepas turun dari kereta di pintu hadapan, Ellie memegang erat tangan Sarah. Mama, saya gemetar. Tak apa, dokter di sini akan selamatkan awak. Siti Aminah menguruskan prosedur di kaunter dan membawa mereka ke bilik rundingan bedah saraf. Koridor hospital itu sangat tenang. Juru rawat sibuk berjalan ke sana kemari. Setiap kali berselisih, mereka akan menundukkan kepala tanda hormat. Di hadapan bilik rundingan, Siti Aminah berhenti. Dr. Faris sedang menunggu. Sudah bersedia? Sarah menarik nafas dalam dan mengangguk. Selepas mengetuk pintu, kedengaran suara tenang dari dalam, sila masuk. Masuk ke dalam bilik, seorang dokter lelaki berjubah putih berdiri. Beliau berusia sekitar 50-an dan menyapa dengan sangat sopan. Apa kabar? Saya Dr. Faris Abdullah. Sarah terpukau dengan aura yang terpancar daripada dokter ini. Lembut namun mempunyai keyakinan yang teguh. Orang ini mungkin benar-benar boleh menyelamatkan anaknya. Ini Ellie ya, dokter. Faris berkata lembut kepada Ellie. Selamat datang ke sini. Perjalanan jauh ini pasti sangat memenatkan. Ellie mengangguk dengan rasa gementar. Pemeriksaan bermula. Dr. Faris mengesahkan pergerakan bola mata Ellie dan melakukan ujian penglihatan yang ringkas. Image MRI dari United Kingdom telah saya teliti semuanya, kata dokter. Faris sambil menunjuk ke arah skrin komputer. Memang benar ia berada di lokasi yang sangat sukar. Walau bagaimanapun, kami mempunyai pengalaman dalam pembedahan jenis ini. Harapan mula menyala dalam hati Sarah. Mulai esok kita akan jalankan pemeriksaan terperinci. Kami akan gunakan peralatan terkini untuk mengukur kedudukan dan saiz tumor dengan tepat bagi merangka pelan pembedahan yang terbaik. Selesai sesi rundingan dan keluar dari bilik, Sarah melepaskan nafas lega. Kata-kata Dr. Faris mempunyai wibawa yang besar. Dokter ini boleh dipercayai. Siti Aminah menghantar mereka berdua ke hotel berdekatan hospital. Jika ada apa-apa kesulitan, hubungi saya pada bila-bila masa. Siti Aminah menghulurkan kad nama. Saya sedia membantu 24 jam. Malam itu di bilik hotel, Sarah meletakkan gambar Michael di atas rak. Michael, kami sudah sampai di Malaysia dengan selamat. Kami dah jumpa Dr. Faris, seorang dokter yang sangat hebat. Esok pemeriksaan akan bermula. Papa, tolong tengokkan kami tahu. Mereka berdua tidur dengan tenang untuk menyambut ujian pada hari esok. Keesokan paginya, pemeriksaan bermula. Di bilik pemeriksaan MPMC, Ellie duduk di antara pelbagai mesin. Pemeriksaan MRI, CT scan, dan ujian PIT yang terkini dilakukan berturutan. Pemeriksaan teliti yang tidak pernah dilakukan di United Kingdom.
Jururawat yang bertugas, Cik Azura, sentiasa menemani Eli. Tak apa Eli, ia tak sakit pun, kata Cik Azura lembut sambil memegang tangan Eli. Kehadirannya mengurangkan rasa takut Eli. Setelah 3 hari pemeriksaan, data terperinci telah dikumpul. Pada petang hari ketiga, Dr. Faris memanggil Sarah ke bilik rundingan. Puan Thompson, saya ingin terangkan tentang keputusan pemeriksaan. Riak wajah Dr. Faris lebih serius daripada sebelumnya. Sarah merasakan firasat buruk. Keadaan tumor lebih kompleks daripada yang dijangkakan. Dr. Faris menjelaskan imej tersebut. Tumor ini telah masuk jauh ke dalam saraf. Nampaknya ia lebih teruk berbanding imej yang diambil di United Kingdom. Sarah menarik nafas pendek. Adakah pembedahan tidak boleh dilakukan? Pembedahan boleh dilakukan, dokter. Faris memandang Sarah dengan serius. Tetapi saya harus berterus terang. Dalam keadaan begini, kadar kejayaannya adalah 60%. 60%. Walaupun jauh lebih tinggi daripada 10% di United Kingdom, namun masih terdapat 40% kemungkinan gagal. Kalau gagal, apa akan jadi? Tanya Sarah dengan suara tergetar. Kerusakan saraf optik. Buta. Dr. Faris tidak mengalihkan pandangannya semasa menjawab. Tetapi jika tidak dibedah, dia pasti akan buta. Berdasarkan kelajuan pertumbuhan tumor, dia tidak akan dapat bertahan lebih sebulan lagi. Sarah dipaksa memilih. Bertaruh pada kemungkinan 60% itu atau menerima buta yang pasti. Saya syorkan jalankan pembedahan, sambung Dr. Faris. Angka 60% ini bukanlah rendah. Setakat ini saya telah melakukan lebih 50 pembedahan yang sama, dan lebih 30 kes daripadanya berjaya mengekalkan penglihatan sepenuhnya. Kata-kata ini memberikan Sarah harapan. Saya percaya kepada doktor, Sarah bertekad memberi jawaban. Tolong jalankan pembedahan untuk anak saya. Dr. Faris mengangguk tenang. Faham, kami akan berusaha sehabis baik. Pembedahan ditetapkan 3 hari kemudian. Sebagai tempoh persediaan, keadaan fisikal Eli perlu diselaraskan dan pemeriksaan akhir dilakukan. Dalam tempoh 3 hari ini, Sarah dan Eli berulang-alik antara hotel dan hospital. Jururawat Azura datang melawat keadaan Eli setiap hari. Eli takut ke? Tanya Azura lembut. Eli mengangguk jujur. Sikit, jangan risau. Dr. Faris tu memang sangat hebat tau. Dia dah selamatkan ramai kanak-kanak sebelum ni. Kata-kata Azura menguatkan hati Eli. Malam sebelum pembedahan, Eli baring di katil hospital. Keesokan paginya dia akan masuk ke bilik pembedahan. Itu adalah pembedahan besar yang dijangka melebihi 12 jam. Mama, adakah saya akan okey? Tanya Eli dengan gelisah. Sarah duduk di tepi katil memegang tangan anaknya. Mesti okey. Dr. Faris pasti akan lindungi awak. Eli meraba gambar bapanya yang diletakkan di tepi tingkap. Walaupun tidak berapa nampak, dia tahu di situ ada senyuman bapanya. Papa pun akan tengokkan saya kan? Mestilah. Papa sentiasa ada bersama kita. Sarah memeluk anaknya. Bila bangun esok semuanya dah selesai. Lepas tu mata awak pasti akan nampak lebih jelas. Eli mengangguk kecil. Saya akan cuba. Malam itu Sarah tidak tidur langsung. Walaupun baring di atas katil, jantungnya berdegup kencang hingga dia tidak boleh tidur. Esok takdir anaknya akan ditentukan. Angka kejayaan 60% terus berulang dalam fikirannya. Larut malam, Sarah bangun dan duduk di depan gambar Michael. Michael, esok adalah pembedahan Eli. Tolonglah lindungi dia. Cinta awak akan selamatkan anak kita. Saya percaya. Michael di dalam gambar itu memandang Sarah dengan senyuman lembut seperti biasa. Langit mula cerah. Hari penentuan akan segera bermula. Pagi hari pembedahan tiba dengan tenang. Pukul 7 pagi, jururawat datang ke bilik Eli untuk membantu menukar pakaian pembedahan dan menyediakan titisan air. Eli memandang wajah ibunya dengan penuh debaran. Mama, saya takut. Tak apa, Mama akan sentiasa tunggu awak di sini. Sarah mencium anaknya. Pukul 8 pagi, Eli baring di atas pengusung ditolak sepanjang koridor. Eli memandang Shilling dengan lampu-lampu yang berlalu secara berkala. Di hadapan bilik pembedahan, pengusung berhenti. Sarah sekali lagi memegang tangan anaknya. Mama sayang awak, Eli. Saya pun sayang Mama. Suara Eli yang lemah kedengaran di koridor. Jururawat Azura berkata lembut, Eli, teruskan berjuang. Doktor dah sedia menunggu kat dalam. Pintu bilik pembedahan terbuka. Eli dibawa masuk. Bunyi pintu tertutup bergema di hati Sarah. Anak perempuannya berada di seberang pintu itu, dan dia tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Sarah menuju ke bilik menunggu keluarga. Siti Aminah sudah sedia menunggu di sana. Puan Thompson, sila duduk. Siti Aminah menyediakan teh panas.
Pembedahan dijangka mengambil masa lebih 12 jam. Walaupun sangat lama, tolonglah percaya kepada Dr. Faris. Sarah mengangguk, namun hatinya penuh dengan kebimbangan. Di dalam bilik pembedahan, Dr. Faris sedang membuat pengesahan terakhir. Pasukan pembedahan terdiri daripada 8 orang, pakar bius, 2 dokter pembantu, 5 juru rawat, serta Dr. Faris sendiri. Baiklah, mari kita mulakan. Suara dokter. Faris bergema di dalam bilik. Pakar bius memberikan bius kepada Eli. Kesedaran Eli perlahan-lahan hilang. Pukul 9 pagi, torehan pertama dibuat. Dengan berhati-hati, bahagian kepala dibuka untuk mendedahkan sebahagian tengkorak. Dalam pandangan yang dibesarkan melalui mikroskop, tumor serta saraf optik yang sangat rapat dapat dilihat. Hanya beberapa milimeter perbezaannya, satu kesilapan kecil akan menentukan nasib Eli. Tekanan darah stabil, lapor pakar bius. Dr. Faris mengambil peralatan pembedahan yang sangat halus. Sambil mengesahkan sempadan tumor, beliau membuangnya sedikit demi sedikit. 1 mm demi 1 mm, dilakukan dengan sangat sabar dan teliti. 2 jam berlalu, kira-kira separuh tumor telah dibuang, tetapi bahagian seterusnya adalah yang paling sukar. Baki tumor itu melekat rapat dan menyelubungi saraf optik. Di sini adalah saat genting. Dr. Faris memberitahu pasukannya. Beliau menukar kepada peralatan yang lebih halus dan meningkatkan tahap pembesaran mikroskop. Sempadan antara tumor dan saraf optik kelihatan jelas. Tangan dokter. Faris bergerak. Gerakannya seolah-olah seorang pelukis yang sedang melukis dengan lancar namun sangat tepat. Tiada sedikit pun keraguan. Dokter pembantu menahan nafas melihatnya. Ini adalah teknik yang lahir daripada pengalaman bertahun-tahun dan latihan yang berterusan. Bukan semua orang boleh melakukannya. 4 jam berlalu. Di bilik menunggu, Sarah merenung jam. Baru 4 jam, masih ada 8 jam lagi. Siti Aminah memujuk Sarah untuk makan sedikit, tetapi Sarah tidak dapat menelan apa-apa. Di dalam bilik pembedahan berlaku keadaan luar jangka. Semasa sedang mengupas tumor, satu saluran darah kecil pecah dan darah mula keluar. Sedut, suara tenang Dr. Faris kedengaran. Juru rawat segera menyedut darah tersebut, namun pandangan menjadi kabur karena ditutupi darah. Bertenang. Dr. Faris seolah-olah bercakap kepada dirinya sendiri. Dalam keadaan sebegini, ketenangan sangat diperlukan. Beliau mengesan puncak pendarahan dan menjahit saluran darah itu dengan benang yang sangat halus. Beberapa menit kemudian, pendarahan berhenti. Baik, teruskan pembedahan. Pembedahan bermula semula. 6 jam berlalu. Sarah di bilik menunggu memegang erat gambar Michael. Michael, tolonglah lindungi anak kita. Hanya doa yang mampu dilakukan. Di dalam bilik pembedahan, bahagian terakhir tumor sedang dikendalikan. Bahagian yang paling dekat dengan saraf optik. Jika gagal di sini, maka semua usaha tadi akan sia-sia. Dr. Faris menyelaraskan nafasnya kemudian memulakan pembuangan terakhir. Dalam dunia di bawah mikroskop, tangannya bergerak mengupas tumor daripada saraf optik sedikit demi sedikit. 10 menit, 20 menit, 30 menit, masa diluangkan dengan sangat teliti dan sabar. Akhirnya, bahagian terakhir berjaya dikupas. Tumor dibuang sepenuhnya. Suara Dr. Faris membuatkan udara di dalam bilik pembedahan menjadi lega. Namun ia belum berakhir. Saraf optik mesti dipastikan tidak terjejas. Dr. Faris meneliti saraf optik tersebut. Tiada kerosakan. Aliran darah juga terjaga. Saraf optik berjaya dikekalkan. Kata-kata ini membuatkan seluruh pasukan menarik nafas lega. Baki masa digunakan untuk menutup semula tengkorak dan menjahit luka. Pukul 5 petang. Pembedahan selama 12 jam itu selesai. Dr. Faris keluar dari bilik pembedahan menuju ke bilik menunggu. Sarah segera berdiri, coba membaca riak wajah doktor. Puan Thompson. Suara doktor. Faris walaupun kepenatan tetapi mengandungi rasa kepuasan yang nyata. Pembedahan berjaya. Pada saat itu, lutut Sarah terasa lemah. Siti Aminah segera memautnya. Tumor berjaya dibuang sepenuhnya, dan saraf optik juga berjaya dikekalkan tanpa sebarang kerosakan. Sarah menangis semahu-mahunya. Air mata kegembiraan tidak dapat ditahan. Betul ke doktor? Betul ke? Ya betul. Eli sekarang sedang berehat di bilik pemulihan. Walaupun bius akan mengambil masa beberapa jam lagi untuk hilang, tetapi keadaannya stabil. Dokter. Faris tersenyum lembut dalam keletihannya. Dokter. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada dokter. Sarah tunduk berkali-kali. Malam itu, Sarah melihat kelibat anaknya melalui cermin bilik pemulihan. Eli, bisik Sarah perlahan. Awak memang hebat. Beberapa hari kemudian, Eli dipindahkan ke ward biasa.
Biliknya adalah bilik perseorangan di mana dari tingkap dapat dilihat halaman tengah hospital. Di situ pokok-pokok bunga raya sedang mekar, bunga kebangsaan Malaysia yang cantik. Pemulihannya berjalan lancar. Setiap hari Ellie semakin bertenaga. Dia sudah boleh duduk di atas katil dan mula menikmati makanan serta berbual dengan juru rawat. Hari ke-10 selepas pembedahan, hari penentuan tiba, yaitu hari untuk membuka balutan. Dr. Faris datang ke bilik wad dan perlahan-lahan membuka balutan tersebut. Sarah berdiri di sisi katil dengan tangan yang menggenggam erat. Semua balutan telah dibuka. Ellie menutup matanya. "Ellie, coba buka mata perlahan-lahan," kata dokter. Faris lembut. Ellie membuka matanya dengan penuh debaran. Pada mulanya dia berasa silau dan mengecilkan mata, kemudian dia perlahan-lahan membuka mata dengan luas. "Nampak?" Suara Ellie bergema di bilik wad. "Nampak! Mama, saya nampak muka Mama!" Sarah memeluk anaknya sambil menangis. Bagusnya. Alhamdulillah. Dr. Faris melakukan ujian penglihatan. Mata kanan 1-0, mata kiri 1-0. Penglihatan pulih sepenuhnya. "Ini satu keajaiban," kata Sarah berkali-kali kepada dokter. "Dokter," Faris menjawab tenang, "ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil usaha seluruh pasukan perubatan, kekuatan Ellie sendiri, dan yang paling penting cinta suami Puan." Kata-kata ini membuatkan Sarah sekali lagi merasakan kesyukuran kepada suaminya. Ellie memandang keluar tingkap ke arah bunga raya yang berwarna-warni ditiup angin. "Cantiknya," gumam Ellie. Dia dapat melihat segalanya dengan sangat jelas. Melihat pemandangan ini, Sarah terfikir, mata anaknya telah melihat cahaya semula hasil daripada cinta terakhir suaminya yang menerangi masa depan anak mereka. Dan negara Malaysia inilah yang telah menyelamatkan mereka. Hari untuk keluar dari hospital pun tiba. Penglihatan kedua-dua belah mata adalah normal. Sakit kepala juga sudah hilang. Dia sudah boleh kembali ke kehidupan biasa. Dr. Faris melakukan pemeriksaan terakhir. Dah tak perlu risau lagi. Balik ke United Kingdom nanti, boleh hidup macam biasa. Kata-kata ini membuatkan Sarah tunduk hormat dengan sangat dalam. "Doktor, terima kasih banyak-banyak. Kalau bukan kerana doktor, anak saya pasti sudah hilang penglihatannya." "Doktor," Faris tersenyum lembut. Ellie sangat kuat dan cinta suami Puan yang menyokongnya. Ellie juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Faris sambil tersenyum. "Doktor, terima kasih. Bila besar nanti saya nak jadi doktor macam Dr. Faris. Saya nak bantu orang yang dalam kesusahan." Dr. Faris mengusap lembut kepala Ellie. Impian yang sangat bagus, mesti akan tercapai. Semasa meninggalkan hospital, juru rawat Azura datang menghantar mereka. "Ellie, jaga diri tahu. Terima kasih Kakak Azura. Siti Aminah juga menemani hingga ke akhirnya." "Puan Thompson, bagaimana keadaan sepanjang di Malaysia?" Sarah menjawab dengan tulus, "Ini adalah memori yang tidak akan saya lupakan. Kebaikan rakyat Malaysia, kepakaran perubatan yang hebat, saya sangat berterima kasih untuk segalanya." Di dalam kereta menuju ke lapangan terbang, Ellie merenung pemandangan kota Kuala Lumpur dari tingkap. Dia mahu menyematkan segalanya ke dalam ingatannya. Negara ini yang telah menyelamatkan nyawanya. Tiba di Kelia, selesai urusan daftar masuk, di pintu berlepas, Sarah dan Ellie memandang ke arah Malaysia buat kali terakhir. "Kita kena datang lagi tahu Mama," kata Ellie. "Lain kali kita datang melancong." "Ya, kita mesti datang lagi." Pesawat mula berlepas. Tanah Malaysia di luar tingkap menjadi semakin kecil. Ellie meletakkan gambar bapanya di atas ribanya. "Papa, kita balik rumah sekarang ya. Terima kasih kepada Papa, mata saya dah selamat, terima kasih." Setibanya di London, Lily sudah sedia menunggu di lapangan terbang. Lily meluru ke arah Ellie dan mereka berpelukan. "Nampak ke? Betul-betul nampak ke?" Nampak sangat jelas tahu," jawab Ellie sambil tersenyum. Sebulan kemudian, Ellie kembali ke sekolah. Rakan-rakan sekelas menyambutnya dengan hangat. Ellie bercerita kepada semua orang tentang pengalamannya di Malaysia, doktor di Malaysia yang selamatkan saya, dan juga warkah cinta terakhir yang Papa tinggalkan. Kisah Ellie terpahat di hati ramai orang, dan di dalam hati Ellie sendiri, dia telah memahat satu tekad. Suatu hari nanti dia juga akan menjadi orang yang dapat menyelamatkan orang lain, menyampaikan cinta bapanya kepada orang seterusnya. Ini menjadi impian baharu bagi Ellie. Yang menyelamatkannya adalah Malaysia.